Okay, hai. Salam sejahtera, salam hormat video kedua untuk hari ini. Okay, para pelajar saya, rakan-rakan. Okay, jadi kita akan merujuk pada buku rujukan muka surat 107. Okay, untuk cetakan yang terkini 107. Okay, 4.5 social changes. Okay, maksudnya perubahan masyarakat macam mana memberi kesan kepada sistem pengangkutan. Okey. Kalau dalam buku ni saya bagi 6 dan selalunya dalam kelas kita akan buat lebih, kan, kita akan bincang. Selain daripada 6 ni ada lagi tak perkara-perkara lain? Ada tak perubahan-perubahan sosial lain yang memberi perubahan ataupun impak kepada sistem pengangkutan, kan? Okey. Lepas tu saya akan buat kerja kumpulan, perbincangan dalam kumpulan. Setiap satu faktor akan diberi kepada satu kumpulan untuk berbincang, kemudian bentangkan kepada kelas. Okey. Jadi dalam video ni saya akan pergi secara ringkas. Okey. Yang pertama adalah the continuing decentralization of cities and urban sprawl. Apa tu? Okey. Maksudnya perubahan kedudukan bandar utama. Okey. Ataupun bandar utama menjadi lebih daripada 1, 2 dan 3. Ataupun bandar utama tu dah tak digunakan, kita guna bandar lain. Maksudnya perubahan bandar ataupun pertambahan bandar-bandar utama. Contoh, di Malaysia sebelum ni kita bandar utama adalah di Kuala Lumpur. Kemudian kita ada, tak lama kemudian kita ada Petaling Jaya. Kemudian kita ada bandar Klang. Okey? Itu maksudnya. Jadi bila pertambahan berlaku kepada bandar-bandar utama bertambah, ataupun mungkin orang dah tak duduk di bandar, satu bandar tu, orang pergi ke bandar lain atas sebab-sebab seperti perubahan ekonomi. Contohnya di Klang, bila kita ada Port Klang. Jadi ramai orang berpindah daripada Kuala Lumpur ke Klang untuk kerja di pelabuhan. Ataupun di luar negara, mungkin ada peperangan. Okay, peperangan di sesuatu kawasan. Jadi masyarakat ramai-ramai tinggalkan bandar tu, bergerak ke bandar yang lain. Okey. Jadi apa yang akan jadi kepada sistem pengangkutan? Jadi bila awak jawab soalan, apa yang jadi kepada sistem pengangkutan tu mestilah berdasarkan situasi yang awak bagi. Okey? Alright. Contohnya awak kata, bagi contoh Malaysia, dulu Kuala Lumpur, sekarang dah ada bandar-bandar baru seperti Petaling Jaya dan Klang. Jadi apa jadi? Pertambahan highway. Okey? Kesesakan, penggunaan kereta individu dan sebagainya. Okey? Yang kedua, the aging population. Maksudnya, sekarang ada negara-negara yang mana peratusan orang tua tu lebih banyak daripada orang muda. Okey? Contohnya di Singapura, di Jepun. Okey. Jadi, bila peratusan orang yang tua tu lebih banyak daripada orang yang muda, apa yang jadi kepada sistem pengangkutan? Contohnya, kita perlu sediakan lebih fasiliti, lebih kemudahan kepada warga emas. Seperti tempat duduk, tempat pegang. Okey. Ataupun kita boleh buat satu seat. Okey, kita sediakan seat untuk macam ni kita nak bawa parents kita, ibu bapa kita naik masuk dalam kereta Alza dan sebagainya. Okey, itu maksudnya. Salah satu kerajaan kita sediakan diskaun kepada warga emas untuk naik kereta api. Saya pernah pergi. Masa tu saya nak naik kereta api dekat Alustar. Ada 2 makcik datang minta tolong saya beli tiket sebab dia tak tahu macam mana nak beli tiket. Okey, harga dia murah. Harga dia murah untuk warga emas. Jadi tak perlulah warga emas bawa kereta. Bahaya sebab mereka orang tua. Kita tengok banyak kan
Aksiden yang melibatkan warga emas. Bawa motor perlahan, kena langgar. Okey. Keluar simpang sebab mereka punya deria tu dah tak selaju kita. Jadi berbahaya. Okey, jadi penggunaan kenderaan awam untuk warga emas itu adalah lebih selamat. Okey, yang ketiga, single parent household. Maksudnya, kita melihat kenaikan peratusan ibu tunggal, bapa tunggal yang semakin tinggi. Di negara-negara barat, perkara ini adalah biasa. Sebab itu ada perbezaan single mother dan single parent. Okey, saya selalu beritahu dalam kelas. Di setengah negara barat, ada beza. Single parent maksudnya, you kahwin, you divorce, you stay with the kid. Awak kahwin, awak bercerai, awak duduk dengan anak, awak jaga anak. Single mother ni, untuk sebuah negara, maksudnya perempuan tu tak pernah kahwin. Dan dia ada anak. Okey, dan dia jaga anak tu. Jadi, macam mana kita nak membantu single parent? Okey, ibu bapa yang menjaga anak. Saya beritahu dekat pelajar-pelajar saya, kadang-kadang single parent ni bukan maksudnya perlu ada perceraian. Ada istilah PJJ, maksudnya duduk jauh. Okey, mungkin suaminya kerja di luar negara seperti Qatar, isterinya masih berada di Malaysia dan jaga 2-3 orang anak. Jadi macam mana kita nak membantu ibu atau bapa yang bersendirian menjaga anak-anak? Okey, contohnya kita menyediakan lebih banyak pengangkutan awam untuk anak-anak ke sekolah. Okey, kita menyediakan kenderaan yang mampu milik, okey, yang tak mahal. Okey, supaya kita boleh bawa anak-anak kita dengan baik. Lepas tu ada tempat duduk untuk kanak-kanak. Ada tempat duduk untuk ibu yang bawa anak kecil. Okey, contohnya macam tu. Kemudian kalau kita tengok di macam airport, okey, stesen-stesen yang besar dia akan ada tempat untuk ibu salin pampers, okey, susukan anak dan sebagainya. Yang seterusnya, muka surat 111. Consequences of substantial numbers of women join the workforce. Maksudnya bilangan wanita yang bekerja semakin tinggi. Jadi isunya adalah keselamatan, keselesaan dan juga fungsi wanita tu kadang-kadang dah terlalu banyak di rumah. Dia pergi kerja nak kena bawa anak. Jadi macam mana kita nak bantu? Salah satunya KTM, dia ada satu gerabak khas untuk perempuan. Okey, untuk mengelak masalah-masalah seperti gangguan seksual dan sebagainya. Okey. Kemudian seterusnya adalah corporate social responsibility. Okey, maksudnya bila makin banyak syarikat-syarikat yang bergerak untuk terlibat dengan kebajikan masyarakat, jadi akan ada syarikat-syarikat yang mengurangkan harga. Okey, mengurangkan harga untuk kenderaan dan sebagainya. Mengurangkan teks, okey, untuk kenderaan seperti hybrid dan sebagainya. Okey. Seterusnya adalah muka surat 112. Privatization of transport offering. Maksudnya, kalau dulu pemilikan kenderaan tu dimiliki oleh kerajaan, tapi kerajaan dah swastakan syarikat tu. Itu dah jadi normal. Banyak banyak terminal-terminal yang dah diswastakan supaya meningkatkan kualiti yang diberikan kepada pengguna pengangkutan. Okey. Seterusnya adalah deregulation of transport. Okay, deregulation of transport. Okay, saya rasa saya berhenti kat sini dulu. Kita sambung di video seterusnya. Video seterusnya kita akan cover deregulation of transport. Okay. Dan seterusnya adalah globalization of industry and production. Dan beberapa perkara lagi yang selalu dibangkitkan oleh pelajar di dalam kelas. Okey. So, saya rasa itu sahaja untuk hari ini.